Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pada hari ini saya Nurliana dan rakan saya Nur Anis Farhana serta Mardiah akan membentangkan tentang penilaian aktiviti pengajaran yang telah kami rangka di dalam rancangan pengajaran harian. Okey, secara ringkasnya, rancangan pengajaran harian merupakan satu dokumentasi yang perlu dirangka oleh guru dalam pengajaran dan pelajaran di dalam kelas. Di dalam rancangan pengajaran ini, guru akan merangka segala rancangan pengajaran bermula daripada set induksi sehingga ke penutup yang melibatkan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Okey, di dalam rancangan pengajaran harian ini juga melibatkan kepelbagaian pelajar dan juga mana guru akan di mana juga akan melaksanakan pedagogi terbeza iaitu mempelbagaikan kaedah pengajaran yang meliputi kepelbagaian pelajar. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana guru telah merangka pedagogi terbeza yang melibatkan kepelbagaian pelajar di dalam aktiviti pembelajaran USA iaitu Untuk Sayang Aku. Okey, kita mula-mula kita akan teruskan ke kelebihan dan kekuatan di dalam aktiviti pengajaran, dalam aktiviti pembelajaran yang telah dirangka. Kekuatan rancangan pengajaran harian telah kami rangka iaitu yang pertama ialah rancangan pengajaran harian ini merupakan satu aktiviti yang telah kami rangka ialah berpusatkan kepada murid iaitu pembelajaran kooperatif, di mana aktiviti pembelajaran kooperatif ini meliputi pembelajaran aktif yang dapat menarik minat murid seterusnya menjadikan teks pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna. Okey, di sini kita membuat aktiviti di mana aktiviti yang murid-murid lakukan itu membantu perkembangan berfikir murid melalui perbincangan dan interaksi secara aktif dan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Di samping itu juga, pembelajaran kooperatif ini murid belajar untuk bekerjasama menerima kepelbagaian murid dalam satu kumpulan. Di sini di dalam kumpulan yang kami berikan ialah secara rawak, di mana di dalam kumpulan itu akan terdiri daripada kumpulan pelajar yang lemah, cemerlang, kumpulan yang lemah-lemah ataupun kumpulan yang cemerlang-cemerlang. Dan di sini di dalam kumpulan yang bercampur ini, kepelbagaian pelajar itu jika wujud pelajar yang lemah, maka pelajar yang pandai akan membantu dan membimbing pelajar yang lemah tersebut. Dan di sini wujudnya proses bekerjasama dalam menerima kepelbagaian pelajar itu. Okey, seterusnya kekuatan yang kedua ialah pembelajaran yang berpusatkan murid juga iaitu pembelajaran berasaskan projek. Okay, aktiviti yang diberikan oleh guru secara tidak merupakan satu di mana kita telah meminta murid untuk menggunting 9 kertas kepada bentuk segi 4, dan di sini ia merupakan satu kaedah penyelesaian di dalam matematik di mana kita nak lihat murid tersebut dapat membentuk segi 4 sama atau segi 4 tepat yang berkaitan dengan punca kuasa 2. Dan apabila murid-murid melakukan aktiviti tersebut, ia secara tidak langsung wujudkan pembelajaran yang berasaskan projek. Projek yang telah dilaksanakan murid tersebut. Okay, melalui pembelajaran berasaskan projek ini secara tidak dapat memupuk sikap dan kemahiran interpersonal murid seperti sikap bekerjasama dan berfikir secara kreatif melalui persembahan hasil projek yang telah dilakukan. Melalui PBP ini juga, tahap kemahiran dalam menyelesaikan masalah dapat dikenal pasti.
Maksudnya lihat di situ sama ada murid ini dapat menyelesaikan masalah tersebut atau tidak. Okey, selepas aktiviti yang dilakukan murid itu juga, kita juga dapat menjana idea dengan melakukan aktiviti penilaian. Maksudnya kita dapat menilai rakan-rakan kita itu sama ada dia dapat menyelesaikan masalah tersebut atau tidak. Kemudian yang seterusnya ialah pembelajaran berpusatkan bahan. Itu di mana guru menggunakan bahan bantu mengajar dengan menyediakan kertas A4 dan kad manila kepada murid melakukan aktiviti menggunting 9 kertas yang berbentuk segi 4. Okey, alat bantu mengajar ini secara tak langsung akan melibatkan pelajar untuk melakukan pergerakan. Jadi bila bergerakan maksudnya pelajar akan terlibat secara aktif. Jadi ini sesuai dengan model pembelajaran VAK iaitu Visual, Auditory dan Kinestetik. Dalam aktiviti yang dilakukan ini akan merangsang kognitif murid yang mempunyai pembelajaran kinestetik di mana mereka bergerak dan mereka apabila mereka melakukan aktiviti tersebut sudah tentulah mereka akan melakukan pergerakan. Jadi dengan pergerakan yang mereka lakukan ini mereka akan dapat mengingat sesuatu dengan baik apabila mereka mencuba terus sesuatu itu melalui teknik hands-on. Ia berbeza dengan pembelajaran tradisional di mana pelajar hanya mendengar apa yang guru sampaikan di depan. Jadi dengan ini mungkin murid susah untuk mengingati apa yang guru ajar ataupun sesuatu formula matematik yang guru berikan. Tetapi dengan pergerakan yang murid-murid lakukan dengan menggunakan alat bahan bantu ini, mereka merangsang pemikiran mereka dan kemudian mereka mengingat apa yang mereka lakukan serta mengingat formula-formula yang wujud di dalam aktiviti tersebut. Okey, kemudian dengan berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dengan berpusatkan murid dan dibantu dengan bahan bantu mengajar ini secara tidak langsung akan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan seronok. Yang kita tahu, pengajaran tradisional yang macam tadi iaitu seperti guru mengajar di depan mungkin akan membuatkan murid kurang minat dan juga bosan. Juga akan membuatkan murid cepat mengantuk dan hilang fokus. Tapi dengan aktiviti yang murid lakukan ini, murid akan merasa seronok kerana mereka boleh berbincang bersama rakan-rakan, bergerak di dalam kelas dengan membuat aktiviti kertas tersebut. Jadi dengan suasana pembelajaran yang aktif, ia secara tidak langsung membantu murid tersebut untuk berfikir secara lebih kreatif dan kritis dan sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 yang dipraktikkan kini. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk membentangkan tentang rancangan pengajaran harian ini. Okey, seterusnya adalah kekurangan. Kekurangan yang apa yang saya boleh dapat daripada aktiviti yang telah ditulis itu, seperti yang pertama ABM, alat bantu mengajar, ada disebut dalam aktiviti pembelajaran yang ditulis tu, tapi cara ataupun bahan macam mana tu tidak dijelaskan. Mungkin contohnya macam melalui bahan mawjud ke ataupun daripada slide ke, mungkin boleh ditunjukkan lah. And then kemudian lembaran kertas soalan. So sebabnya lembaran kertas soalan ni kalau daripada aktiviti yang ditulis seperti yang kita boleh tengok dalam RTH ni, di nombor
nombor 7 dengan nombor 13. Sepatutnya kalau lembaran soalan tu, maksudnya kalau dia dah suruh murid ambil daripada peringkat 7 tu, dia suruh ambil gunting dengan kertas A4 kan. Lepas tu nombor 13 tu maksudnya dia dah melalui beberapa step aktiviti, lepas tu dia suruh student dia ambil pula kertas. Maksudnya sepatutnya kalau boleh pergi ambil teruslah untuk mengelakkan daripada kelas tu bertambah bising. Okey. So daripada situ seterusnya adalah penilaian. Contohnya penilaian daripada langkah 15 ni. Kita tengok balik. Okay, kalau langkah 15 ni, guru akan menilai hasil daripada apa yang telah pelajar bincangkan. Maksudnya daripada situ, cara penilaian tu mungkin boleh ditulis dengan macam mana dia bagi bagus ke, cemerlang ke, ataupun bagi pujian ke, ataupun dia terangkan balik kalau contoh ada yang salah, mungkin guru boleh perbetulkan balik, maksudnya bagi penerangan dekat situ. And then seterusnya adalah arahan. Untuk arahan ni, apabila saya melihat daripada aktiviti yang telah ditulis tersebut, arahan guru tidak jelas semasa pembahagian kumpulan akan menyebabkan suasana kelas tu bising. Maksudnya contoh kalau dikatakan dalam langkah 4 tu semasa kalau dalam langkah 4 ni kotak sayang tu disediakan dengan kertas, lepas tu kemudiannya pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Maksudnya cara pembahagian tu dia tak diberitahu. Maksudnya kena suruh pelajar beratur ke, ataupun guru bawa kotak tu ke setiap meja, lepas tu student akan ambil ke. Sebab cara macam ni, kalau macam student semua pergi mengerumun cikgu nak ambil nombor tu, mungkin keadaan tu tak terkawal lah. So kat situ mungkin jadi bising. So daripada situ guru kena bagi tahulah cara yang betul supaya mengelakkan keadaan kelas tu bising. Kalau tak boleh elak pun mungkin boleh kurangkan sikit kebisingan tu. Okey. So balik semula. Seterusnya adalah arahan daripada guru. Mungkin ada yang tidak difahami murid akan menyebabkan masa bertambah lama untuk menyiapkan aktiviti. Yang kat sini maksudnya sebab bila lepas pembahagian kumpulan tu mungkin akan ada pelajar seperti yang sebelah ni lah, agihan kumpulan. Mungkin akan ada kemungkinan pelajar itu berpasangan lemah dengan lemah, sederhana dengan sederhana, cemerlang dengan cemerlang. Mungkin sederhana dengan cemerlang, kumpulan sederhana dengan cemerlang ni tak ada masalah. Diorang boleh buat kalau daripada arahan guru. Tapi untuk pelajar pasangan kumpulan yang lemah dengan lemah ni mungkin bermasalah sikit. Mungkin bila guru tengah bagi arahan ataupun tengah membuat pembahagian masa bagi arahan untuk ambil kertas A4 ke, ambil gunting ke, ambil kertas soalan ke, mungkin kat situ diorang kurang memberi perhatian. So mungkin kat situ diorang jadi leka, lepas tu tiba-tiba tengok kawan-kawan, lepas tu dari situ diorang hanya tengok daripada cara kawan-kawan, lepas tu cara diorang pula tu akan menyebabkan diorang tertanya-tanya lah, ni nak buat apa, ni nak buat apa. So kat situ mungkin akan menjadikan masa tu bertambah lama lah. And then masa untuk untuk aktiviti diorang kena tampal tu, contohnya kita tengok dekat nombor 9, 10 dan seterusnya ni kan, setiap kumpulan tu kena menampal setiap 9 kepingan kertas tu. Tapi contohnya kat sini akan berlaku di mana tak semua murid akan tampal satu-satu untuk membentuk segi 4 tepat. Mungkin ada murid akan tampal 9 keping tu straight, semua tu 9 keping. Sebab dia mungkin tak tahu kan. Ada yang tampal tu mungkin pelbagai corak lah, tak semestinya yang ada dapat segi 4 sama.
So kat situ guru kena beri lebih perhatian lah. Kalau maksudnya guru kena pantau setiap kumpulan. Dia tak boleh, guru tak boleh di depan saja. Maksud kena sentiasa bergerak untuk membimbing murid untuk mendapat apa yang perlu diorang capai lah, hasil produk dia. Sebab hasilnya semua pelajar kena dapat hasil yang sama. So dekat situ guru memainkan peranan yang besar lah. Okey, so seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Okey, terima kasih Anis. Okey, untuk seterusnya ini adalah cadangan penambahbaikan. Okey, saya letak ada 4 poin kat sini lah. Jadi untuk yang pertama ialah masa pengajaran. Saya tengok dari sudut masa pengajaran. Kat sini maksud perancangan aktiviti yang dilakukan itu perlu melihat kepada masa pengajaran. Rancangan RPT lah yang tahunan punya, supaya aktiviti yang dibina ini bersesuaian dengan masa pengajaran. Untuk subjek ini bab 3 iaitu mengenal pasti maksud kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna dengan menggunakan konsep luas segi 4 sama. Sebenarnya dalam bab 3 ni ada 3.1.1 sehingga 3.1.9. Jadi kat situ ada 9 pecahan. Jadi untuk yang bab yang aktiviti yang kami bincang ini ialah dalam range 3.1.1 dan 3.1.2 sahaja. Jadi masa yang diperuntukkan ini perlulah sesuai. Ada 9 segmen, jadi ada 4 masa pengajaran lah. Jadi untuk dalam seminggu memerlukan 4 ataupun 5 masa pengajaran, 4 jam pengajaran. Jadi dalam seminggu mungkin boleh jadi masa pengajaran adalah limited kepada 4 masa sahaja ataupun 3 masa sahajalah. Jadi untuk masa pengajaran bagi subjek ini saya kira perlulah range mata pelajaran, range subtopik yang perlu di-cover ialah mungkin dalam 3 subtopik. Tapi dalam aktiviti yang disebutkan ini adalah range 2 subtopik sahaja. Jadi itu perlu ada penambahbaikan dari sudut situlah. Yang kedua ialah dari sudut pengukuhan. Pengukuhan ini iaitu mengadakan soalan latihan pengukuhan di antara sesi penerangan guru. Jadi bila cikgu terangkan sesuatu informasi, satu fakta, selepas penerangan sesi penerangan tersebut, guru boleh sediakan soalan latihan pengukuhan lah supaya murid faham apa yang guru cuba sampaikan ataupun formula yang perlu disampaikan tersebut murid boleh dapat dan boleh aplikasi dalam boleh dapat at the end of pengajaran lah. Yang ketiga ialah elemen terbeza. Kat sini bermaksud aktiviti murid ini secara berkumpulan dah betul dah. Boleh memang dah bab ini, aktiviti ini memang dah dilakukan looting, pair, share. Okay, pada saya nampak elemen terbeza ini yang ada, maksudnya kepelbagaian dah ada, kepelbagaian pelajar kat situ dah ada. Cumanya kalau aktiviti murid dilakukan secara berkumpulan berempat, jadi kebarangkalian untuk murid lemah berada dalam kelompok yang sama itu boleh dikurangkan lah. Jadi bila ada aktiviti berkumpulan secara berempat. Untuk yang keempat ialah penilaian guru. Jadi kat sini guru terangkan dengan jelas apa yang pelajar perlu lakukan, apa yang hasil murid akan dapat. Jadi guru boleh nilai dari sudut aspek yang secara detail lah, secara telus, iaitu dari sudut pengujian guru macam mana, pengukuran, analisis macam mana. Jadi kesimpulan yang guru akan dapat untuk nilai pelajar itu jelas lah, dan murid jelas apa yang akan guru nilaikan daripada aktiviti yang dilakukan tersebut. Contohnya macam aktiviti ini, bila pelajar dibuat grup dan aktiviti yang hasilnya at the end hasilnya akan murid tampal pada kertas kan. Jadi kat situ guru perlu terangkan apa yang murid sepatutnya akan dapat pada akhir pengajaran lah. Itu antara cadangan penambahbaikan. Okey, so sebagai kesimpulannya kita boleh concludekan yang aktiviti ni menepati
cara pembelajaran terbeza untuk kepelbagaian pelajar dalam kelas. Cumanya ada sedikit penambahan lah daripada apa yang Maria cakap tadi, daripada segi pembahagian kumpulan tu untuk mengelakkan mendapat murid lemah dan lemah bersama-sama. So dan satu lagi daripada cara penilaian guru tersebut, supaya di akhir pembelajaran tu guru boleh konklusikan pembelajaran hari tersebut mencapai objektif ke tidak seperti yang dirancangkan lah. Okay, terima kasih. Okey.